Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin sekalian. Alhamdulillah bertemu kita pada hari ini di Wacana Ilmiah Sains Kemanusiaan 3.0 iaitu Anjuran Pusat Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kepada penonton yang sudi meluangkan masa dalam wacana ilmiah kita yang bertajuk Rukun Negara Teras Perpaduan Nasional. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya terlebih dahulu untuk berkongsi latar belakang mengenai wacana ilmiah sains kemanusiaan bertajuk Rukun Negara Teras Perpaduan Nasional. Seperti mana yang kita tahu, rukun negara merupakan ideologi negara kita, juga merupakan identiti atau falsafah rakyat Malaysia yang berteraskan 5 prinsip iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan terakhir kesopanan dan kesusilaan. Jika kita mengimbau sejarah silam, rukun negara disiharkan pada tanggal 31 Ogos 1970. Ianya dikenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang menggugat perpaduan antara kaum di Malaysia. Sememangnya kita tidak menafikan bahawanya setiap daripada 5 rukun negara wajib kita ketahui dalam kalangan rakyat Malaysia. Walaupun kita telah dididik semenjak di bangku sekolah mengenai kepentingan rukun negara, namun terdapat segelintir daripada kita yang mungkin lupa akan kepentingan rukun negara. Jadi tidak keterlaluan juga saya katakan ada juga yang terlepas pandang mengenai kepentingan dan pentingnya menghayati rukun negara. Persoalannya, adakah ini berpunca daripada perkembangan teknologi pada abad ke-21? Dengan adanya perkembangan teknologi seperti aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain lagi, yang mana dengan mudahnya sesuatu isu semasa ataupun berita tersebar tanpa pertimbangan yang sewajarnya sehingga boleh menjejaskan perpaduan nasional. Jadi jika kita lihat pada masa kini, media sosial sudah tentu memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan sesuatu berita itu tersebar. Pada tahun 2020 misalnya, berlaku peristiwa seperti isu seperti penggunaan tulisan Jawi yang mungkin nampak mudah tetapi sebenarnya boleh menggugat perpaduan nasional. Jadi objektif wacana ilmiah sains kemanusiaan 3.0 ini adalah untuk membincangkan tentang penghayatan falsafah rukun negara dalam memastikan kesepaduan nasional di negara kita terus utuh terutama dalam kalangan generasi muda kita pada hari ini. Perbincangan akan berkisar dengan mengimbau sejarah penggubalan rukun negara, isu semasa yang berkaitan dengan rukun negara dan peranan rukun negara dalam membentuk identiti rakyat Malaysia. Oleh itu, saya selaku moderator wacana ilmiah sains kemanusiaan 3.0 Dr. Nur Adilah ingin memperkenalkan 3 panel utama kita, iaitu panel pertama kita iaitu Dr. Hasna Hussein, iaitu merupakan pensyarah kanan Pusat Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang, dan beliau mempunyai kepakaran dalam bidang sejarah, juga aktif dalam penulisan buku dan juga artikel surat akhbar. So antara penerbitan buku yang beliau terbitkan adalah seperti model hubungan etnik dan lain-lain lagi. So panel kedua kita iaitu Kapten Azam Muhammad Hir, merupakan pensyarah kanan Pusat Sains Kemanusiaan. Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang sains politik, juga aktif dalam tak silap saya dalam aktiviti kesukarelaan askar wataniah. Okey. Dan panel yang ketiga kita iaitu sangat istimewa, iaitu panel tetamu jemputan luar kita iaitu Dr. Muhammad Roslan Rosnon, merupakan pensyarah kanan yang juga Ketua Jabatan Sains Sosial dan Pembangunan Manusia, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Beliau mendapat pendidikan daripada University of South Australia di dalam bidang antropologi dan sosiologi, dan juga mempunyai kepakaran dalam bidang pembangunan manusia. Selamat datang diucapkan dan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita pada hari ini.
Terlebih dahulu, saya ingin menyatakan hari ini, wacana ini disiarkan menerusi Facebook page Pusat Sains Kemanusiaan dan YouTube Pusat Sains Kemanusiaan Universiti Putra Malaysia. Jadi anda semua dijemput like dan share link wacana ilmiah ini. Tanpa melengahkan masa, wacana ilmiah kita pada hari ini, ingin saya menjemput panel pertama kita, iaitu Dr. Hasnah Hussein yang akan mengulas topik berkaitan dengan sejarah penggubalan rukun negara. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis dan juga PSK kerana menjemput saya untuk memberi sedikit penerangan tentang sejarah pengenalan rukun negara kita. Dan Assalamualaikum juga dan salam sejahtera kepada semua pelajar kursus falsafah dan isu semasa. So saya rasa penganjuran webinar tentang rukun negara ni adalah wajar dilaksanakan. Kerana apa? Kerana ia akan memberi gambaran yang jelas kepada pelajar semua ataupun generasi muda hari ini tentang apa itu rukun negara dan kenapa ia wujud dalam negara kita. Kan? Mungkin selama ini kita hanya melihat lakaran rukun negara itu di kulit buku sekolah kan. Ataupun kita pernah dipaksa oleh guru kita untuk membaca baik-baik rukun negara semasa dalam kelas dulu kan. Jadi kita sekadar melihat rukun negara tu sekadar lakaran saja, kan? Tapi kita tidak tahu pun apakah maksud yang tersirat di sebalik segala baik rukun negara dan juga pengenalan di sebalik kewujudan rukun negara kepada negara kita. Jadi pagi ini saya akan ataupun kita akan bersama-sama menelusuri sorotan ringkas tentang sejarah pengenalan rukun negara kita. Okay, saya share saya punya skrin sekejap ya. Okey, rukun negara dari perspektif sejarah, saya Dr. Hasnah Hussein daripada PSK. Mungkin ada dalam kalangan pelajar yang mengenali siapa saya. Okey, kita tengok dulu pengenalan dia. Okey, rukun negara ni sebenarnya dia diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Jadi pengenalan rukun negara waktu itu dibentuk dengan tujuan itu untuk membentuk perpaduan yang utuh. Jadi tercetusnya tragedi 13 Mei itu didakwa berpunca daripada perasaan tidak puas hati antara orang Melayu yang jauh ketinggalan dalam bidang ekonomi dan juga pendidikan jika dibandingkan dengan orang bukan Melayu, terutamanya orang Cina pada waktu itu. Jadi rukun negara kita telah diesyarkan pada 31 Ogos 1970 dan sempena ulang tahun Malaysia yang 13 oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni almarhum Sultan Zainal Abidin yang di-Pertuan Agong yang keempat. Itu tahun 1970. Jadi kita sekarang nak bagi tahu sebenarnya kan kita nampak peristiwa 13 Mei itulah punca pergaduhan antara kaum di negara kita. Tetapi sebenarnya sebelum 13 Mei, iaitu tahun-tahun sebelum kita merdeka, sudah timbul bibit-bibit ke arah perpecahan kaum. Sebenarnya, tapi orang tak tahu. Ini saya nak bagi tahu bahawa pada tahun-tahun 1920-an, 1930-an, telah pun bermula sebenarnya. Bermula konflik antara kaum iaitu antara orang Melayu dan bukan Melayu. Tapi pada waktu ini ia lebih kepada perang mulut tau. Perang mulut di akhbar Melayu dan akhbar bahasa Inggeris pada waktu itu. Tapi ia berjaya dipadamkan oleh kerajaan Tanah Melayu pada waktu itu. Sebab apa? Mungkin sebab waktu ini 1920-an, 30-an ni kalau you all nak tahu, ramai rakyat Tanah Melayu yang masih buta huruf. Terlalu ramai yang buta huruf. Jadi pergaduhan ni berlaku di akhbar-akhbar dan mereka mungkin orang penduduk Tanah Melayu waktu itu mereka tidak tahulah kan. Jadi nak tahu apakah dia faktor yang menyebabkan timbulnya konflik antara orang Melayu dan bukan Melayu pada waktu ini
kan, tahun 20-an, 30-an ni kan. Dia disebabkan oleh waktu itu kan orang bukan Melayu dia merasa selesa tinggal di tanah Melayu dan mereka mula rasa untuk tinggal lama di sini. Ya, sebab tanah Melayu waktu itu sangat aman damai berbanding dengan negara asal mereka. Jadi mereka rasa mereka nak tinggal lama di sini. Kalau nak tinggal lama kat sini, mereka kena jadi warga negara. Jadi mereka pun melalui ketua dia kan, juga melalui British memohon, minta dengan orang Melayu supaya mereka diberi taraf kewarganegaraan kepada mereka. Jadi waktu itu berlaku kebalahan orang Melayu tak setuju bergaduh-gaduh dalam akhbar yang terkenal lah waktu ini kan. Akhbar Warta Melaya, Saudara Majlis Cenderamata. Ini akhbar-akhbar dalam bahasa Melayu. Tapi akhbar waktu ini ditulis menggunakan bahasa bukan bahasa huruf Jawi dalam Jawi. Bukannya bahasa Rumi macam sekarang ni. Lepas tu surat khabar bahasa Inggeris yang mewakili suara orang bukan Melayu waktu itu adalah akhbar Straits Times. Kan? Jadi dan kita dapat lihatlah hasil daripada konflik ini menyebabkan Tunku Abdul Rahman waktu itu kan dia bersetuju ataupun kita kata orang Melayu akhirnya bersetujulah nak bagi taraf kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu. Ya? Itu tahun 20-an, 30-an. Okay. Lepas tu kan ada lagi peristiwa lain yang berlaku yang mana di tanah Melayu telah pun berlaku antara Parti Komunis Melaya dengan penduduk tanah Melayu waktu itu. Itu sekitar tahun 1945. Komunis lah kan. Semasa komunis menguasai tanah Melayu dulu, memang orang Melayu dan orang Cina memang tak orang kata selalu bergaduh lah. Mereka tak boleh hidup bersama. Kan? Dan kalau kita tengok waktu ini memang kuat jugalah berlaku pergaduhan antara orang Cina dan orang Melayu di negeri Melaka, Perak, Johor, Negeri Sembilan, Kelantan, Kedah dan Pahang. Jadi kalau kita tengok ini kan sangat meluas sampai separuh negeri tanah Melayu kan. Jadi orang kata waktu ini juga telah banyak orang kata sangat kuat sebenarnya konflik antara orang Melayu dan bukan Melayu. Tapi kenapa waktu ni dia macam orang kata tak besar, tak dilihat sebagai suatu isu yang besar seperti peristiwa 13 Mei 1969. Kan? Lepas tu tahun 67 lagi. Tadi tahun 1945 semasa komunis kan. So sekarang tahun 67. Ada juga berlaku pergaduhan antara orang Melayu dan bukan Melayu. Kan? Tapi di Pulau Pinang sahaja. Kan? Waktu ini juga telah berlaku seakan peristiwa 13 Mei juga. Sebab berlaku kematian dan kecederaan. Kan? Membakar sehingga mengorbankan jiwa. Kan? Rumah-rumah dibakar. Dia dah seakan peristiwa 13 Mei dah sebenarnya. Ya? Dia berlaku di maaf ya suara saya di mungkin Sungai Aceh ni Bong Tebal waktu itu. Tapi kenapa dia tak jadi besar? Kan? Kalau tengok kat sini pihak polis berjaya memadamkan konflik tersebut. Tapi kenapa 13 Mei tak mampu diselesaikan oleh pihak kerajaan? Jadi berlakulah peristiwa 13 Mei 1969 yang merupakan kemuncak kepada hubungan kaum di Malaysia. Jadi ada orang kata ini merupakan kegagalan Tunku Abdul Rahman dalam menyelesaikan masalah politik yang wujud dalam negara masa itu kan. Ada juga yang kata sebab komunis kan, dan juga sebab ketidakseimbangan faktor ekonomi dan juga sosial lah. Dan yang paling penting, yang paling besar sekali adalah disebabkan oleh keputusan Pilihan Raya 1969 yang memperlihatkan parti pembangkang pada waktu itu macam hampir-hampir nak menang menguasai tanah Melayu. Waktu ni yang berlaku pergaduhan lah antara orang Melayu dan bukan Melayu. Dan memang berlaku pembunuhan lah, bakar-membakar jugalah seperti peristiwa yang berlaku di Pulau Pinang itu. Saya pernah berbual dengan salah seorang orang Cina
yang merupakan penduduk asal Gambang di Kuantan dan dia ada pada masa berlakunya peristiwa 13 Mei. Dia ada pada waktu itu. Dan dia kata peristiwa 13 Mei ni cuma berlaku di Kuala Lumpur sahaja. Tak sampai pun ke Pahang, ke Kuantan, ke Gambang, tak sampai pun. Tapi kenapa disebabkan berlaku di kawasan kecil seperti Kuala Lumpur, dia telah memberi kesan yang besar kepada seluruh tanah Melayu. So bagi saya rasa mungkin itu juga kemuncak kerajaan kita merasakan keadaan konflik antara kaum Melayu ni sudah sampai ke kemuncak lah. Dia takut lah sebab sebelum tu dah banyak berlaku kan. So peristiwa 13 Mei ni jadikan sempadan oleh pihak kerajaan untuk menyusun semula lah segala rancangan pembangunan negara agar semua rakyat tanah Melayu ataupun Malaysia menikmati kan faedah ekonomi secara bersama lah. Tidak boleh berlaku ketidakseimbangan. Ini saya nak tunjuk pada pelajar semua ya. Pesanan dari salah seorang saksi, saksi peristiwa 13 Mei 1969. Beliau merupakan seorang pesara polis diraja Malaysia. Haji Osman bin Haji Muda. Okey, rakaman interview ini telah dilakukan oleh pihak Arkib Negara Malaysia lah. Dan rakaman temu bual ni memang ada tersimpan di Arkib Negara Kuala Lumpur. Tengok apa yang Haji Osman ni cakap. Dia kata, kita patut bersemangat patriotik, cintakan negara, tetapi jangan sekali-kali membelakangkan agama. Jauhilah diri dari kegiatan yang tidak memberi faedah ataupun kegiatan yang merosakkan diri seperti penglibatan dalam dadah, fil hayal, hormat ibu bapa, guru dan pemimpin negara. Jangan mengagungkan budaya sendiri. Ini penting. Jangan mengagungkan budaya sendiri. Patuhilah budaya kebangsaan. Jangan timbulkan isu-isu sensitif seperti isu bahasa, keistimewaan orang-orang Melayu dan raja-raja Melayu dan sebagainya. Sifat heterotisme patut dikikis daripada jiwa setiap warga Malaysia. Kita anggaplah semua kaum adalah saudara kita. Orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India dan lain-lain bangsa ke, kita semua adalah bersaudara. Kita perlu ada sifat kerjasama antara kaum untuk keharmonian kaum dan juga ketenteraman negara kita. Tengok dia cakap, akhir sekali patuhi rukun negara. Tengok banyak-banyak, kita tengok macam isu besar dah ke atas kan. Tapi yang lagi besar adalah patuhi rukun negara. Jadi kita punya wacana hari ini sangat bertepatan lah. Itu untuk kita menghayati semula pengenalan rukun negara dalam negara kita. Okey, di antara objektif lah kenapa nak perkenalkan rukun negara pada zaman tu. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil, di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan, lepas itu membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. So kalau kita tengok kepada objektif ni, dia memang merangkumi isu-isu politik, ekonomi dan sosial yang perlu disaksamakan, disaksamakan untuk semua kaum di Malaysia. Ini kenapa? Apa kaitannya kita dengan rukun negara? Kalau awak tengok secara sepintalan bagi orang yang tak menghayati rukun negara ni, dia akan kata tak ada kaitan pun aku dengan rukun negara. Apa kaitannya kan? Sangat berkaitan. Sebab apa? Ia merupakan ikrar kita sebagai rakyat Malaysia. Sebab sebagai seorang warga negara, dia mesti berikrar sebagai warga negara bagi sesebuah negara. Kalau tak, ikrar kita berpandukan pada apa? Angkat tangan, ikrar, tak ada. So rukun negara adalah ikrar kita sebagai rakyat Malaysia. Macam you all lah masuk universiti kan, mesti ada ikrar sebagai mahasiswa. Samalah macam ni kan. Lepas tu rukun negara ni penting untuk kelestarian negara bangsa. Kalau kata kalau kita tak ada rukun negara ni, seumpamanya rakyat kita tak ada pegangan lah. Dan semestinya alat perpaduan.
kan, alat perpaduan dan juga melahirkan semangat patriotik. Awak jangan anggap kan semangat patriotik ini tidak penting. Semangat patriotik sangat penting ada dalam jiwa semua rakyat Malaysia. Kalau dia tak patriotik, dia takkan menjadi warga negara Malaysia yang bagus, yang baik. Sebab apa kerja dia buat pun dia buat secara orang kata macam melepaskan batuk di tangga dan tidak ada objektif. Orang yang ada semangat patriotik ni kalau dia pensyarah, dia akan mengajar student dia dengan bersemangat, dengan bagus dan dia akan rasa tidak puas hati kalau student dia tak faham dan dia akan rasa frust kalau student dia tak dapat A. Itu kalau dia seorang pensyarah. Bayangkan kalau dia tu kerja kilang buat kereta. Kalau dia tak ada semangat patriotik, pasang je lah skru ni longgar-longgar. Biarlah nanti kereta Malaysia nanti kan orang kutuk. Macam tu. Itu antara contoh betapa pentingnya ada semangat patriotik dalam kalangan semua rakyat Malaysia. Okey. Ini dia rukun negara. Saya rasa semua orang ingat kan 5 baris rukun negara ni. Orang cuma ingat dan lepas orang lupa je. Kan? Sebab kita tak hayati apa kepentingan setiap baik rukun negara ni. Kan? Kepercayaan kepada Tuhan. Apa erti di sebaliknya? Kan? Kepercayaan kepada Tuhan atas sekali. Kenapa ke atas sekali? Kenapa tak bawah sekali? Kan? Sebabnya kalau student etika dan peradaban dia dah belajar. Kalau kita tengok falsafah etika orang barat ni dia memisahkan agama dengan keduniaan. Kita etika orang timur ni kita tak pisahkan agama dengan keduniaan. Sebab itulah negara kita duduk ke atas sekali. Kepercayaan kepada Tuhan. Kan? Itu merupakan syarat utama kepada semua warga negara Malaysia. Mesti percaya kepada Tuhan. Siapa tak percaya kepada Tuhan sebenarnya dia tak boleh jadi warga negara Malaysia. So mesti percaya kepada Tuhan. Sebab kita sekarang ni dah moden, dah berfikiran orang kata terbuka. Kan? Zaman dulu tak apalah, tak percaya sebab kita tak sekolah. Sekarang kita dah sekolah dan kita dah boleh tengok sendiri. Setiap berlaku ni mesti ada penciptanya. Kan? So saya tak nak hidup ustazah ni, saya nak teruskan perbincangan kita hari ni. Kan? Jadi warga yang beragama akan melakukan kebaikan dan menjauhi perkara negatif yang boleh merosakkan agama, bangsa dan negara. Itu sangat penting. Kan? Okey, seterusnya kesetiaan kepada raja negara. Apa maksud dia ni? Kan? Okey, kita sebagai sebuah negara yang bertamadun. Kalau cakap dengan orang luar, Malaysia sebuah negara bertamadun, marah kalau orang cakap Malaysia bukan negara bertamadun kan. Jadi elemen negara yang bertamadun seperti negara kita Malaysia ni adalah adanya pemerintah raja ataupun sultan sebagai ketua negara yang menjadi lambang ketamadunan bangsa dan negara Malaysia. Kan? Jadi semua masyarakat Malaysia yang terdiri pada pelbagai agama kaum ni semuanya perlu taat setia kepada raja dan negara sebagai asas perpaduan kita. Kan? Lepas tu kesetiaan kepada raja dan negara juga merupakan asas kepada semangat patriotik kita semua. Kan? Okey, keluhuran perlembagaan. Apa maksud dia? Maksud dia adalah setiap rakyat yang kita semua ni perlu menerima perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara kita dan semua rakyat Malaysia perlu patuh kepada perlembagaan. Sebab perlembagaan juga salah satu ciri sebuah negara yang bertamadun. Dan zaman dulu tak apalah sesuka hati nak bunuh orang ke, nak kacau orang. Sekarang tak boleh sebab dah ada undang-undang. Kita lah semua yang perlu patuh. Kalau kita tak patuh, habislah negara. Negara musnah. So, tak jadilah sebagai sebuah negara yang bertamadun. Merosakkan negara. Dan kalau negara rosak, siapa yang rugi? Kita juga. Dan siapa yang dah ambil subjek kajian Malaysia memang dia terror lah pasal perlembagaan ni. So, saya tak perlu explain lebih-lebih pasal perlembagaan. Yang penting awak tahu. Segala pergerakan kita adalah tertakluk kepada perlembagaan dan undang-undang negara. Zaman ni ramai betul generasi muda yang dia mungkin tak sedar. Tak sedar betapa kita dengan perlembagaan negara ni sangat rapat. Sebab itulah dia berani buat sesuatu macam menghina pemerintah. Dia tak tahu lepas ni kita masuk penjara, kena nama dia tercalang. Sebab itulah kita kena hormat
kepada perlembagaan dan undang-undang negara kita. Okey, kedaulatan undang-undang dia sama macam perlembagaan itu tadi. Dia menjadi garis panduan kepada kita semua supaya melakukan sesuatu yang baik. Jangan buat sesuatu yang boleh melanggar undang-undang negara. Walaupun negara kita bagi kebebasan kepada semua rakyat dia untuk buat apa saja, tapi kebebasan kita adalah kebebasan tidak mutlak. Tak boleh bagi kebebasan bebas kata mutlak macam negara barat. Tak boleh. So, kita tak sama dengan negara barat. Kita punya budaya, tradisi kita tak sama. Jadi jangan nak samakan kita dengan negara barat. Okey, kesopanan dan kesusilaan. Yang ni sebenarnya sangat berkaitan dengan etika kita sebagai rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa, agama. Yang setiap kaum mesti jaga etika dia. Maksud saya, setiap kaum ada ajaran dia, ada budaya dia, ada kepercayaan dia. Jadi, kita kena jaga etika, tata susila kita. Jangan kacau kepercayaan agama orang lain. Walaupun kita tak kacau, at the same time kita kena faham, memahami kepercayaan agama orang lain. Bukan bermaksud jangan kacau. Kita jangan kacau dan kita kena faham. Barulah orang kata setiap kaum di Malaysia ni dapat bertolak ansur. Lahirlah tolak ansur. Sebab kalau kita tak faham tu yang kita tak boleh bertolak ansur. Okey, habis pasal huraian tentang isi kandungan rukun negara kita. Sebagai penutup, dan sebenarnya elemen dalam rukun negara tu yang 5 tadi sangat berkaitan dengan sikap ataupun masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita pada waktu itu. Yang mana saya nak simpulkan di sini, isu yang utama yang perlu kita jaga supaya tidak timbulnya konflik antara penduduk Malaysia ini adalah 2, iaitu politik dan ekonomi. 2 perkara ni yang kita perlu jagalah. Kalau pemerintah, dia kena selalu memastikan 2 perkara ini sentiasa terjaga. Dalam usaha kerajaan kita nak merencana pembangunan negara, 2 perkara ni dia kena tengok. Dan tak boleh masa tu je. Sampai sekarang pun 2 perkara ni, politik, ekonomi kena jaga. Sebab itulah kita harap kita punya pemerintah jangan cuba membangkitkan isu politik dan ekonomi dalam usaha mereka mungkin untuk meraih sokongan ke apa. Jangan gunakan isu ini. Dan kalau kita tengok kesimpulan dia lagi, maksud saya jangan mainkan isu politik dan ekonomi bila melibatkan hubungan antara kaum di Malaysia. Dan kita perlu sedar sudah ada banyak percubaan daripada negara luar untuk memusnahkan negara Malaysia. Kalau negara lain senang je nak musnahkan, pergi bom ke, pergi perang ke, dekat Malaysia tak payah lempar bom, tak payah ajak perang. Kita lontarkan sahaja isu-isu yang boleh menimbulkan konflik antara kaum. Yang paling dekat sekali baru-baru ni adalah ISET. Siapa tahu ISET? Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. ISET tu kalau dalam bahasa Melayunya adalah Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum. Memang berlaku, orang kata timbul isu jugalah antara orang Melayu dan bukan Melayu waktu itu. Saya tak tahu apa pandangan orang lain, tapi pada pandangan saya itu merupakan satu bentuk negara luar cuba untuk mengkucak-kacirkan negara Malaysia. So, sebagai penutup yang terakhir, saya harap kita semua jadikan rukun negara sebagai ikrar kita lah, sebagai
rakyat Malaysia menjadi pegangan kita untuk menjalani kehidupan seharian, dan saya juga pesan kepada pihak yang berwajib, pihak kerajaan supaya sentiasa melihat isu politik, ekonomi ataupun memastikan isu-isu ekonomi, politik ini sentiasa dijadikan agenda utama dalam setiap rancangan pembangunan negara. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Saya serahkan kepada Moderator. okey, kepada Dr. Nur Nazila sebagai pencara kita hari ini. Okay, terima kasih Dr. Hasna Hussein. Satu penerangan yang sangat saya rasa ringkas dan tepat juga menarik. Dan saya ingin meringkaskan dan merumuskan sedikit apa yang dikatakan oleh Dr. Hasna Hussein, iaitu peranan kita sebagai warga negara Malaysia. Bukan sahaja kita tahu prinsip 5 rukun negara itu, tetapi kita mesti mendalami apa maksud setiap perkara dalam rukun negara itu. Sebagai contoh, apakah yang perlu kita lakukan sekiranya kita percaya kepada Tuhan? Sekiranya kita ada undang-undang di Malaysia, apa undang-undang kita yang perlu patuhi? Dan juga saya juga tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Hasna, iaitu jangan sesekali membabitkan isu politik dalam sama ada dalam isu ekonomi, dan yang terbaru juga dalam isu kesihatan ketika COVID-19 ni. Dan juga saya juga tertarik dengan apa yang dikatakan, iaitu jangan kita percaya kepada unsur-unsur luar negara yang mempengaruhi ideologi dan identiti rakyat Malaysia demi kesepaduan Malaysia. Jadi tanpa melengahkan masa juga, ingin saya menjemput panel kedua kita, iaitu Kapten Azam. Beliau akan mengulas topik berkaitan dengan isu semasa, berkaitan juga dengan rukun negara. Oleh itu, dipersilakan. Okay, terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan raikan rakan panelis pada pagi ini, Dr. Hasna Hussein, dan juga panel jemputan dari UPM, Dr. Ruslan bin Rosnun. Jadi perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan rukun negara. Jadi topik yang diberi kepada saya berkaitan dengan isu perpaduan dan juga isu-isu semasa. Jadi dalam kita membincangkan tentang isu perpaduan, premis pertama yang saya nak pegang di sini ialah dari ayat Al-Quran, surah Al-Hujurat, tak silap ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, kan Allah sebut, wahai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu laki-laki dan perempuan dan juga berbangsa-bangsa. Untuk sebab apa? Untuk kamu berkenal-kenalan. Okey, jadi perbincangan kita pada pagi ini tentang isu perpaduan. Okey, bila kita sebut tentang isu perpaduan, kita nak mengaitkan dengan rukun negara. Jadi di mana asasnya? Okey. Sebab tu kalau kita lihat dalam rukun negara itu, okey, dia ada dua bahagian. Okey. Kita selalunya bila kita sebut rukun negara, kita nampak 5 prinsip. 5 prinsip itulah, kan? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, hinggalah yang terakhirlah kesopanan dan kesusilaan. Tapi kadang-kadang kita terlupa ada satu lagi bahagian di atas bahagian yang pertama, kan, yang menjadi ikrar kita. Kalau boleh saya bacakan secara ringkas, kan. Ikrar ni kita dah biasa baca dah semasa kita di zaman sekolah mungkin, kan. Tapi mungkin kita dah lupa. Pertamanya, kalau kita tengok bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat. So, ikrar yang pertama tu dia menyebut tentang mencapai perpaduan. Okay. Yang keduanya, memelihara satu cara hidup demokratik. Yang ketiga sebut masyarakat yang adil, di mana kemakmuran negara dinikmati bersama secara adil dan saksama. Dan yang
Yang kelimanya, satu, dua, tiga, empat. Yang keempat, menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dengan berbagai corak dan membina satu masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden. Ini merupakan satu, kita nampak seolah-olah macam satu wawasan pimpinan-pimpinan negara terdahulu. 50 tahun dahulu mereka dah bercakap tentang isu perpaduan, tentang isu sains dan teknologi moden ini, kan, tentang masyarakat yang memelihara cara hidup yang demokratik, liberal. So ini merupakan wawasan jangka panjang pemimpin-pemimpin terdahulu semasa merangka rukun negara. Itu ni bahagian yang pertama, kan. Kalau kita lihat bahagian yang kedua lah, barulah dia masuk ke 5 prinsip tadi. Barulah disebut, maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut. Berdasarkan prinsip-prinsip berikut, atau 5 prinsip tadilah, kan, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara. So dalam kita membicarakan tentang rukun negara ni, kita jangan lupa yang prinsip yang pertama, bahagian yang pertama lah, bahagian yang pertama di atas tu. Jadi kalau kita lihat, bila kita sebut tentang perpaduan, rukun negara ni, seperti mana yang telah disebut oleh panel yang pertama, dia terhasil selepas daripada peristiwa 13 Mei. Itu pada 1969, iaitu dia dibina rukun negara ni pada 1970, kan, 31 Ogos 1970. Dan kalau kita lihat dalam kita, tujuannya adalah untuk membina perpaduan. Kita menyebut tentang perpaduan hasil daripada peristiwa-peristiwa yang berbentuk perkauman yang telah berlaku. Jadi kerajaan telah merangka satu, dia panggil sebagai ideologi lah, kita sebut rukun negara ni sebagai ideologi. Mungkin ada setengah pihak dia tak bersetuju ini sebagai ideologi, kan, tapi kita sebut di sini sebagai ideologi negara lah, pegangan negara. Dan ideologi negara ni penting. Kalau kita lihat di mana-mana negara pun, dia kebiasaannya dia ada satu ideologi lah, pegangan untuk negara tu. Kalau kita lihat di negara jiran kita pun, di Indonesia pun, dia terkenal dengan Pancasila, kan. 5 prinsip Pancasila tu. Panca tu maksud 5 lah, kan. Kalau sila tu prinsip. Jadi kalau di Amerika dia ada American Dream. So semuanya dia ada seolah macam semua bawa seolah satu wawasan yang membawa negara ke arah mana yang dia nak capai. Jadi di negara kita, kalau kita lihat, tujuan utama kita adalah untuk mencapai perpaduan lah. Untuk mencapai perpaduan. Tetapi satu benda yang kita perlu, hakikat yang perlu kita akui, bahawa kalau kita nak cakap tentang perpaduan ni, dia agak sukar. Memang satu hasrat yang kita idamkan, seperti mana kata Profesor Ulong, Datuk Syamsul Amri, dia kata perpaduan ni satu hasrat yang diidamkan, tapi sukar untuk diukur, sukar untuk dilihat secara nyata maupun berkekalan. Disebut lagi perkara ini biasanya hadir mengikut keadaan. Dia hadir mengikut keadaan-keadaan tertentu, ni perpaduan. Keperluan, mengikut keperluan dan detik-detik tertentu secara formal ataupun tidak formal dalam kehidupan seharian masyarakat. So dia ada moment of unity, kan. Dia ada momen-momen tertentu saja perpaduan ni. Sebab perpaduan ni seperti mana yang kita kena faham dulu tentang perpaduan itu. Bila kita sebut tentang perpaduan, dia satu istilah, satu konotasi yang membawa maksud bahawa kita tu berpadu, bersatu. Maknanya bersatu menjadi satu identiti. Daripada kita bersebut banyak-banyak kelompok, kita menyatukan dia menjadi satu. So dia akan mewujudkan satu identiti. That's why disebut bahawa perpaduan ni satu yang kita idamkan, tapi sukar untuk kita nak capai. Sebab kita ni mempunyai kepelbagaian, masyarakat yang pelbagai, kan, kerencaman budaya, agama, kerencaman bahasa. So kita nak mewujudkan, kalau nak mewujudkan perpaduan ni, dia akan mewujudkan satu identiti yang satu. Jadi kita agak sukar sebab masing-masing dia kaum etnik dia akan mempertahankan
budaya, bahasa masing-masing. So apa yang boleh kita sebut di sini mungkin kita kata kesepadan, keadaan yang masyarakat yang aman, okay, stabil, makmur dan seterusnya yang dicapai, tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sebuah masyarakat. Maknanya walaupun masih terdapat perbezaan-perbezaan, tetapi kita masih lagi dapat hidup dalam keadaan yang aman, stabil, makmur dan juga sejahtera. Dia seolah-olah kita kalau kesepaduan ni dia agree to disagree kan. Ada benda yang kita boleh bersetuju, kita bersetuju atas benda yang kita bersetuju bersama dan kita bersetuju atas perkara yang tidak bersetujui. Ini yang benda yang sikit ni lah yang perlu kita, yang benda yang disagree tu yang kita kena perelokkan, kita kena perbaiki, kita kena cari di mana yang dikatakan disagree tu. Itu yang kita kena baiki. So dalam kita mewujudkan perpaduan dalam sebuah negara ni, dia memerlukan pada satu tapak, tapak yang kukuh yang menjadi pegangan, yang menjadi tempat bertemunya, yang menjadi semua kaum dapat menerima apa yang kita panggil sebagai tapak integrasi itu sendirilah. Antaranya kita boleh sebut perlembagaan kita pun boleh jadikan sebagai tapak integrasi. Dan rukun negara ini juga yang kita bincangkan pada pagi ini juga merupakan salah satu daripada tapak integrasi yang boleh menyatukan masyarakat kita yang pelbagai ini. Kalau kita telusuri bagaimana 5 prinsip rukun negara ni yang dikatakan boleh mencapai perpaduan, boleh mencapai masyarakat yang kehidupannya yang harmoni. Kita kena tengok prinsip pertama dalam rukun negara itu sendiri kan, itu kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan ini kalau kita lihat, dia merupakan satu, awal-awal lagi kalau tengok dalam prinsip ni disebut tentang kepercayaan kepada Tuhan, bererti bahawa kehidupan di negara kita ni mestilah kehidupan yang beragama. Itu pertama. Mestilah kehidupan yang beragama yang meletakkan agama itu satu yang penting sebagai way of life untuk kita. Bila sebut Tuhan, maknanya kita sebut tentang agama lah. Sebab tu dalam perlembagaan kita memasukkan perkara-perkara berkaitan dengan agama, contohnya perkara 3 yang menyebut Islam sebagai agama bagi persekutuan. Dalam agama-agama lain boleh diamalkan. Dalam perkara 11 menyebut tentang kebebasan beragama. Walaupun disebut Islam itu terlebih dahulu dalam perkara 3, tapi kita perlu ingat 11 juga disebut tentang kebebasan beragama. Maknanya kita tidak menyekat penganut-penganut agama lain daripada mengamalkan agama masing-masing. Dan inilah keunikan kita, mana kita mengiktiraf juga agama-agama lain boleh dipraktis dalam negara kita. Kalau kita tengok rukun kepercayaan kepada Tuhan ni, dia kalau kita sebagai orang Islam percaya kepada beriman kepada Allah lah kan, beriman kepada Allah. Kalau rukun iman kita beriman kepada Allah, so kita nampak itu macam cantik dia punya susunan itu. Maknanya kalau dalam rukun iman kita beriman kepada Allah, kalau dalam rukun negara kita percaya kepada Tuhan. Maknanya satu perkara yang kita kata agak selari dengan kehendak agama kita. So kalau kita tengok kepercayaan kepada Tuhan ni, seperti yang kita telah sedia maklum dah disebut tadi oleh panel pertama tadi, jika kita berpegang kepada agama, hubungan kuat kita dengan Tuhan, dia akan melahirkan masyarakat yang sudah tentunya baik. Pada saya kepercayaan kepada Tuhan ni pun dah cukup kuat bagi seorang warga negara. Kalau dia berpegang betul-betul, memang dah cukup kuat. Dia akan melahirkan masyarakat yang baik, yang bermoral, yang beretika, tidak melakukan jenayah, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya, kan? Tidak mencemuh agama-agama lain, kan? Walaupun dalam kita pelbagai agama kita dilarang mencemuh agama lain. Jadi akan mewujudkan satu keharmonian dalam masyarakat.
kan. Jadi saya nampak kepercayaan kepada Tuhan ni perlu menjadi satu pegangan kita. Sebab tu kalau kita lihat di UMP sendiri pun, kalau kita tengok core value core value yang pertama tu, kalau kita tanya student UMP, dia tahu tak core value UMP tu apa. Saya yakin, dia percaya, mungkin ramai yang tahu, mungkin ada yang tahu, kan. Strong bond with the creator, kan. Kalau UMP punya core value, mana berpegang teguh dengan pencipta, iaitu dengan Tuhan. Maknanya itu pun di UMP pun telah meletakkan unsur agama itu, percaya kepada Tuhan, pegangan kuat kepada Tuhan itu menjadi satu perkara yang mendasari dalam kehidupan kita sebagai warga universiti. Tak kira sama ada sebagai staff ke, sebagai pelajar ke, maknanya apa perkara yang dibuat perlu dah dalam konteks dan lingkungan agama itu sendiri. So dalam konteks negara kita pun, kalau percaya kepada Tuhan ini, saya yakin dia akan melahirkan masyarakat yang baik, masyarakat yang saling menghormati antara satu sama lain lah. Okay, kalau kita lihat prinsip yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Nah, ini antara isu-isu yang kalau kita lihat, bila disebut kesetiaan kepada raja dan negara ini, itu kesetiaan kepada raja tu kita kata sebagai lambang perpaduan, okey, lambang perpaduan rakyat lah. Okey, rakyat berbilang kaum dan agama, kita semua bernaung di bawah kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk melihara dan melindungi hak semua rakyat secara adil dan saksama. Ini ikrar yang di-Pertuan Agong pun, itu menjaga semua rakyat, kan, tidak kira bangsa dan juga agama. So kita nampak di sini bahawa kita peranan yang di-Pertuan Agong itu sendiri pun telah termaktub di dalam perlembagaan. Okay, dalam perkara 32/1, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kedudukan yang di-Pertuan Agong itu sendiri sebagai ketua persekutuan. Okay? Jadi jawatan ini merupakan jawatan yang melambangkan perpaduan rakyat di negara Malaysia itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang ni, banyak isu-isu tentang penghinaan, kan. Kalau kita lihat ni banyak kita dengar ada yang menulis, sama ada dia mengeluarkan dalam bentuk penulisan ke, dalam bentuk video ke, lukisan ke, isu-isu tentang penghinaan terhadap institusi beraja. Ini satu yang amat menduka citakan kita lah, kan, dalam kita membicarakan tentang rukun negara kita sebagai rakyat Malaysia yang berpegang kepada prinsip rukun negara ni, kesetiaan kepada raja dan negara ini. Masih terdapat pihak-pihak yang mempertikaikan peranan institusi raja, masih ada pihak yang membuat provokasi penghinaan kepada raja. Ini suatu yang amat malang lah, kan. Tak sepatutnya orang sebegini berada di dalam negara kita lah. Kita tak pasti apa masalah mereka, sama ada dihasut ke, masalah apa pun kita pun tak pasti, kan. Tapi saya lihat di sini perlulah, sebab tu perlunya kepada rukun negara ini kita sentiasa war-warkan, kan. Kalau kita tengok di negara jiran kita di Thailand, dia ada satu peruntukan undang-undang yang ketat, yang berat. Dia panggil lese majesty, kan, untuk menghukum penghina rakyat, orang yang menghina raja-raja dia. Tapi kita di Malaysia ni masih tidak ada lagi satu peruntukan ataupun akta yang khusus untuk menghalang orang daripada tentang isu penghinaan raja. Sebab kita setakat ni kita hanya menggunakan Akta Hasutan 1948 dan juga Akta dan multimedia. Jadi hukumannya pun tidaklah begitu berat. Kalau di Thailand dia ada hukuman yang khusus untuk penghina raja ni. Jadi mungkinlah selepas ini mungkin boleh disemak oleh pihak berkenaan ataupun mungkin cadangan, mungkin ada satu peruntukan khas ke yang boleh menyekat isu-isu tentang penghinaan raja. Sebab bila menghina institusi beraja ni, kita lihat dia akan menimbulkan suasana yang tidak tenteram.
Sebab kita faham masyarakat Malaysia ni, terutama masyarakat Melayu ni, dia sangat setia kan kepada raja. Dan kalau dari segi sejarahnya, kalau kita lihat, kalau kita telusuri ke belakang dari segi sejarahnya, institusi beraja tu sangat dihormati. Jadi jika ada segolongan masyarakat yang menghina institusi beraja tu, dia akan menyebabkan masyarakat majoriti tu akan marah kan, akan membalas balik. So dia akan menimbulkan satu ketidaktentraman dalam masyarakat kita, yang kita nak wujudkan sebuah masyarakat yang baik, yang harmoni. Dan kalau kita lihat dalam prinsip yang kedua ni juga, kesetiaan kepada raja dan satu lagi kepada negara. Raja dan negara dia datang seiringan. Apabila kita setia kepada raja, bermakna dia datang sekali dengan setia kepada negara. Di sini tentang kesetiaan kepada negara ni, kalau kita lihat setia, kalau tengok setia ni, mungkin kita secara mudahnya untuk difahami, kalau lawannya adalah khianat lah mungkin kan, ataupun derhaka. Kalau derhaka kepada negara ni pun satu yang sangat besar implikasi dia. Dan mana-mana negara pun saya percaya hukuman, mesti ada hukuman. Satu kesalahan menjadi satu kesalahan besar kan, bagi mana-mana warga negara yang melakukan penderhakaan ataupun pengkhianatan terhadap negara, memang ada hukuman. Sebab setia kepada negara ni dia lahir secara spontan. Okay? Dia tidak boleh dipaksa oleh sesiapa kan. Dia sebab apa? Sebab dia lahir atas rasa keterikatan kita dengan tanah air. Ada satu seperti mana kita kata peribahasa kan, di mana bumi dipijak, di situ langit ditunjung. Ataupun hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Membayangkan rasa keterikatan manusia dengan alam sosial budayanya atau ruang geografinya yang di tempat ia bergantung. Jadi kesetiaan kepada negara ini perlu diterapkan, seperti yang disebutkan oleh panel pertama tadi tentang patriotisme tadi kan, tentang patriotik, maknanya cinta kepada negara kan, hubul watan tu. Ini juga selari dengan kehendak agama lah kan, cinta kepada negara, mempertahankan negara, tidak mengkhianati negara, tidak melakukan perkara-perkara yang boleh merugikan dan merosakkan negara lah. Dan kalau kita lihat, kita nak tengok tanda orang setia ataupun tidak setia kepada negara ni, dia tidak terletak kepada sama ada dia menyokong ataupun dia tidak menyokong kerajaan tu. Tak semestinya bila dia menyokong kerajaan tu kepada negara, mungkin seorang pembangkang pun, tapi dia setia kepada negara kan. Tapi kesetiaan kepada negara ni dia boleh dibuktikan dengan tanda yang lain kan. Contoh orang tidak setia ni apa? Bila berlaku perang kan, mungkin dia menjual maklumat negara, dia menghantar info kepada negara lain tentang kelemahan negara kita ke kan. Dia bersebahat dengan atau bersekongkol dengan pihak luar kan. Kalau tuan-tuan semua ataupun para pendengar mungkin pernah mendengar kisah, ada satu kes dahulu kan, seorang pegawai kepada seorang menteri. Dia bekerja dengan menteri setiausaha. Tapi akhirnya dia didapati sebagai seorang ejen luar, ejen kepada negara luar, itu negara Soviet, ejen KGB kepada negara luar. Ini satu yang sangat berbahaya. Dia bekerja dengan seorang menteri yang mempunyai akses yang mungkin yang kukuh, yang banyak tentang maklumat-maklumat negara, tapi dalam masa yang sama dia menjadi ejen kepada negara luar kan. Ini kita satu bentuk contoh pengkhianatan yang besar lah kepada negara. Dan kalau kita membincangkan juga tentang prinsip yang ketiga, tentang keluhuran perlembagaan. Maknanya dalam perlembagaan negara kita termaktub hak-hak rakyat yang mesti dihormati oleh semua pihak. Selagi mana kita menghormati hak-hak ini, dia akan memberi layanan secara adil dan saksama
kepada semua warga negara, maka keharmonian negara kita akan sentiasa terpelihara. So, selagi mana kita menghormati perlembagaan. Isu perlembagaan ni juga selalunya Siddiq Gauss ada yang tulis kat situ Siddiq Gauss kan, yang orang yang saya maksudkan tadilah kan. Maknanya dia adalah info tentang tu. Okey. Tentang perlembagaan ini satu isu juga yang perlu kita lihat kan. Sejak akhir-akhir ni isu-isu tentang perlembagaan ni juga sentiasa dipertikaikan. Sebab isu perlembagaan ni dia sentiasa hidup kan. Saya selalu cakap perlembagaan ni adalah satu perkara yang sentiasa hidup, sentiasa dibincangkan kan, sentiasa diperdebatkan. Ada sahaja perkara-perkara yang nak dipertikaikan, contohnya kan. So, secara khususnya perlembagaan kita ni memang telah memasukkan semua hak-hak kita kan. Hak agama macam tadi kan, hak beragama. Walaupun ada agama Islam, tapi ada juga tentang peruntukan hak agama lain. So, apa lagi yang kita kata pertikaikan kan. Walaupun dia menyebut tentang hak tentang bahasa dalam perkara 152, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kan, bahasa rasmi kita. Tapi kita tidak melarang dalam perlembagaan itu tentang penggunaan nak belajar bahasa yang lain. Diberi hak yang sama kepada masyarakat kita. Mungkin ada orang mempertikaikan kenapa ada perkara 153 kan, yang beri hak keistimewaan kepada bumi putera kan, dan kaum pribumi ni. Jadi inilah yang perlu kita fahami tentang perlembagaan itu sendiri, yang perlu kita lihat balik kepada sejarah bagaimana kewujudan perlembagaan kita, latar belakang negara kita kan. Sebab perlembagaan kita ni dia dibina kan, berasaskan kepada latar negara kita kan, dari segi kaumnya, dari segi budaya, dari segi agama kan. Perkara-perkara itu diambil kira kan, perkara-perkara yang disebut sebagai warisan-warisan tu diambil kira, dimasukkan dalam perlembagaan. Bukanlah satu perkara yang baru yang dimasukkan dalam perlembagaan kan. Kalau kita tengok contoh agama, kenapa agama Islam dimasukkan? Sebab memang agama Islam tu memang telah pun agama yang telah dipraktikkan dah sekian lama di tanah Melayu ni. Cuma sewaktu perlembagaan tu nak dibina pada tahun 57 begitu, 56, kita hanya memasukkan saja perkara yang telah pun sedia menjadi amalan kita. Sama juga dengan bahasa. Negara kita di tanah Melayu ni memang dah menggunakan sekian lama bahasa Melayu. Kita tak menggunakan bahasa Mandarin ke di sini kan sebagai bahasa utama. So, sesuatu perlembagaan dibina, kita hanya memasukkan balik hak-hak yang telah pun menjadi hak kita kan, dan dimasukkan dalam perlembagaan sebagai jaminan keberadaannya di situ. So tak perlu kita nak timbulkan isu-isu kenapa dimasukkan peruntukan tertentu, seolah-olah nampak semacam tidak adil, bias dan sebagainya. Jadi sebab itulah pemahaman tentang perlembagaan ini perlu sentiasa kita kena beri penerangan lah kepada lapisan masyarakat kita lah, generasi sekarang ini, tentang perlembagaan ni. Dan kalau kita lihat tentang kedaulatan, ingat masa tinggal berapa minit lagi moderator? Pukul 11. Okey. Tentang kedaulatan undang-undang. Okey. Ini juga kita boleh sebut sebagai rule of law. Kita sekarang bercakap tentang rule of law kan. Kita setiap tindakan kita berdasarkan kepada undang-undang. Mestilah pelaksanaannya dilakukan secara adil kan, tidak memihak kepada sesiapa, walau siapa pun dia, apa pun kedudukan dia, apa pun jawatan dia tetap terikat dengan undang-undang. Dan tugas kita adalah mendaulatkan undang-undang tanpa perlu ada pilih kasih. So apabila prinsip ini dipegang dengan baik, maka masyarakat itu sendiri akan dapat menerima dengan baiklah kan prinsip-prinsip ini. Sebab tu kita kata kita ni Malaysia menjunjung prinsip keluhuran dan kedaulatan undang-undang. Okay. Mungkin kita boleh kata contoh yang terbaru lah kan. Di mana isu hubungan diplomatik
Malaysia dengan Republik Korea Utara kan, baru-baru ni dalam sehari dua ni yang telah terputus kan, di mana Korea Utara telah memutuskan hubungan diplomatik atas sebab apa? Sebab dia nak Malaysia ni campur tangan dalam sistem kehakiman, sebab ada satu kes yang melibatkan seorang rakyat Korea Utara dalam kes penggubahan wang haram gitulah kan. Jadi dia nak minta diekstradisi rakyat dia tu. Apabila Malaysia tidak melayan permintaan dia, so dia memutuskan hubungan diplomatik. So kita ada cara kita yang tersendiri kan. Apabila sesuatu jenayah itu dilakukan di negara kita, dia tetap akan terikat dengan undang-undang di negara kita. Itulah bermaksud kita mendaulatkan undang-undang. Kita tak kira siapa pun dia. Walaupun ada tekanan daripada pihak luar, so kita kena ada satu intizam yang kuat dalam kita mendaulatkan undang-undang negara kita ni. Mungkin kita dengar prinsip yang kelima, kesopanan dan kesusilaan ni, ini juga satu prinsip yang penting dalam mewujudkan kesopanan masyarakat yang bersopan santun kan, yang bertata susila kan. Dan kalau kita lihat masyarakat kita ni memang terkenal dengan masyarakat yang bersopan santun dan bertata susila lah. Ini kita adalah masyarakat yang kita boleh katakan agak beradab kan. Kalau kita pegang dengan prinsip ini pun prinsip yang saya rasa sangat-sangat dianjurkan oleh agama kan. Bagaimana kita bersopan, bertata susila, berhubungan dengan masyarakat kita yang pelbagai kaum, memang agak mencabar dan agak sukar kan, dalam kita nak mengenali tentang sensitiviti sesuatu kaum. Jadi kita perlu berinteraksi dengan masyarakat yang pelbagai kaum ini dengan baiklah kan, dengan sopan santun kan, dengan ada tata susilanya. Jadi cabaran utama kita yang saya boleh katakan dalam menyatukan Malaysia ni dalam kerangka integrasi ni, kerana kita mewarisi kepelbagaian dan keberagaman, kepelbagaian itu sendiri. Jadi setiap kaum ni dia ada identitinya yang perlu dipertahankan, tapi pada masa yang sama dia meletakkan asas negara yang lebih utama lah. Jadi kalau kita balik kepada kesopanan, kesusilaan ni, kalau kita hayati, kita fahami, maka tak akan timbul lah isu-isu ataupun perkara yang tidak diingini lah kan. Saya rasa rukun negara ini, masa pun dah hampir kan tamat. Rukun negara ini perlulah kita sentiasa war-warkan daripada peringkat bawah, peringkat sekolah kan, kalau seperti mana yang telah dilakukan sekarang ini, dan sentiasa dihidupkan dalam masyarakat sehinggalah ke peringkat yang pelajar universiti, dan sentiasa disebut-sebut kan. Kalau tahun lepas kita menyambut dia sambutan Hari Rukun Negara, tak silap saya kan, oleh Perdana Menteri pada bulan Julai kan, bulan Ogos kan. Maknanya sentiasalah, mungkin tahun ini ada lagi sambutan yang sedemikian sebagai mungkin sambutan tahunan lah. Hari Rukun Negara itu sendiri perlulah sentiasa kita war-warkan dalam masyarakat supaya kita dapat faham dan juga kita dapat menghayati dalam kehidupan kita lah. Maknanya dalam menghayati ni maknanya kita menghidupkan dalam masyarakat, dalam diri kita dan juga dalam masyarakat kita lah. Jadi saya rasa untuk setakat ini sajalah perkongsian saya tentang isu-isu rukun negara. Jadi saya balik kepada moderator. Terima kasih. Okay, terima kasih Kapten Azam atas penerangan yang sangat mendalam saya rasakan. So saya memetik sikit apa yang diperkatakan oleh Kapten Azam, poin-poin yang terpenting sebenarnya. Kita ada banyak isu-isu semasa yang boleh kita bincangkan di negara kita, termasuklah penggunaan bahasa, nilai dan adab masyarakat Malaysia. Ada terdapat juga isu semasa yang berkaitan adab ya, isu semasa kalau kita lihat pada bulan Mac, di mana dua orang pelajar sambil menunggang motosikal memberi perkataan ataupun memberi kata-kata yang tidak baik dilontarkan kepada guru-guru. Ini sebenarnya juga menyentuh kepada identiti rakyat Malaysia yang mungkin kita sebenarnya
secara tidak langsung sebenarnya tidak menghayati rukun negara kita. Dan kalau berbalik kepada itu, Kapten Azam juga ada menerangkan juga rukun negara kita bukan sahaja kita tahu 5 prinsip tersebut, tetapi ada lagi satu bahagian iaitu bahagian 1 dan yang bahagian 2. So ramai rata-rata yang lupa bahagian 1 rukun negara iaitu bahagian 1 rukun negara bermatlamatkan untuk membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak sebenarnya. Dan selain itu, saya juga tertarik dengan point disagree, agree, di mana sebenarnya kita kena memfokuskan kepada poin utama iaitu disagree dan mencari satu titik point, meeting point yang sama, iaitu kita kena berbalik semula kepada ideologi rukun negara walaupun kita tidak bersetuju, walaupun kita merupakan pembangkang, tapi sebenarnya kita perlu membawa identiti Malaysia iaitu semangat perpaduan yang perlu ditekankan pada masa kini terutama pada zaman era teknologi. So dengan itu, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput panel ketiga kita iaitu Dr. Roslan Rosnon. Beliau akan mengulas mengenai topik falsafah negara bukan sekadar simbolik. Dengan itu dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang menonton kita bersama-sama kita pada pagi ini. Saya kira pelajar-pelajar begitu ramai bersama kita pada pagi ini dan juga kepada semua ahli akademik. Tahniah diucapkan kepada pihak penganjur kerana menganjurkan wacana ini. Saya kira wacana ini adalah wacana yang sangat baik untuk golongan mahasiswa kita untuk memahami dan meneliti semula tentang rukun negara yang sering kita baca ketika zaman dari kita sekolah sehinggalah sampai ke universiti. Kalau masih ingat lagi, rukun negara ini berada di kulit belakang buku masa kita bersekolah dan juga berada di dinding-dinding sekolah. So inilah yang kita yang sering kita baca di perhimpunan setiap pagi hari Isnin. So itulah dia rukun negara. Saya kira dua ahli panel awal tadi telah banyak membicarakan tentang sejarah, bagaimanakah keadaan rukun negara ini yang perlu kita hayati dan sebagainya. Tetapi saya ingin menarik perhatian penonton mungkin dalam kerangka yang agak berbeza sedikit. Sebab saya kira dari segi sejarah, dari segi perspektif rukun negara itu semua, saya kira panel pertama dan kedua telah mengulas perkara ini dengan lebih dalam dan baik sebenarnya supaya kita memahami pada peringkat pertama tentang apa itu rukun negara, bagaimana ia dibentuk dan apakah tujuannya. Saya rasa itu telah jelas diperkatakan oleh dua panel pertama. So apa yang ingin saya kemukakan di sini adalah saya ingin kemukakan dalam dua keadaan, iaitu pertama adalah saya ingin membicarakan soal tentang rukun negara sebagai teras perpaduan nasional, dan yang keduanya bagaimana peranan mahasiswa dalam membina perpaduan. Seperti yang kita sedia maklum tadi, kalau kita mengikuti perbincangan yang pertama, panel pertama dan kedua, kita seolah-olah memberikan satu gambaran bahawa rukun negara ini sebagai satu etiket sosial, iaitu dia sebagai satu keadaan di mana apa yang kita perlu lakukan. Dia adalah sebagai satu aturan moral yang kita berikan kepada rakyat Malaysia. Namun apa yang perlu kita fahami adalah rukun negara bukan sekadar aturan moral, tetapi rukun negara ini adalah lebih daripada itu. Sebab itu dalam seperti mana panel kedua sebut, perkara yang paling penting dalam rukun negara ini adalah bukan prinsipnya, tetapi bahagian pertama dalam rukun negara ini. Sebab itu dalam kita melihat bahagian pertama dalam rukun negara ini ada 5 perkara, iaitu pertama disebut tentang perpaduan.
Yang keduanya disebut tentang cara hidup yang demokratik. Yang ketiganya bagaimana kita nak mencipta satu keadaan masyarakat yang adil dan makmur. Kemakmuran itu kita capai bersama. So ini dari segi perspektif ekonomi. So yang keempatnya kita melihat pada satu sikap liberal. Moderator pun telah sebut sikap liberal terhadap kebudayaan. Bagaimana kita perlu bersikap supaya lebih terbuka untuk menerima kebudayaan masyarakat orang lain. Dalam erti kata lain, sebenarnya ia adalah mengajak kita untuk menerima kepelbagaian, untuk meraihkan kepelbagaian. Itu perkara yang paling penting dalam perkara pertama dalam rukun negara. Dan yang paling penting hari ini adalah membina sebuah masyarakat yang progresif. Kita perlu progresif dengan menggunakan sains dan teknologi. Ini perkara yang disebut dalam rukun negara. Maknanya, rukun negara ini, dia evergreen. Dia bukannya perkara yang kita katakan satu perkara yang menjadi sejarah. Sebab kita selalu bercakap, rukun negara ini adalah tertubuhnya bila mana kejadian 13 Mei 1969. Dan kemudian 1970 lahirlah rukun negara. Sebab itu tahun lepas 2020 kita menyambut Jubli Emas. So ini adalah fahaman-fahaman yang selalu kita berikan kepada pelajar kita bahawa rukun negara ini adalah kita bina, ini adalah sejarah. Ini kita tidak boleh menafikannya. Ia dibina selepas kejadian 13 Mei tahun 1969, 1970 kita wujudkan rukun negara ini. Tetapi untuk keadaan era masa hari ini, kita perlu menyuburkan ataupun kita perlu memberikan satu nafas baru dalam rukun negara supaya ia sentiasa dihargai, supaya ia sentiasa dilihat sebagai satu perkara yang mengikut peredaran masa dan waktu. Supaya ia tidaklah nampak seperti seolah-olah rukun negara ini adalah satu perkara yang kita hanya laksanakan ketika bermusim saja. Nak dekat-dekat hari kemerdekaan, baru kita nak bercakap tentang rukun negara. So, ini bezanya rukun negara dan Pancasila. Sebab Pancasila bukannya ditubuhkan atas dasar sesuatu tragedi ataupun sesuatu peristiwa berdarah dan sebagainya. Pancasila ini adalah satu yang ditubuhkan adalah sebagai satu ikatan rakyat untuk Indonesia. Sebenarnya semangat ini juga adalah semangat yang sama yang kita tubuhkan rukun negara ini untuk menjadi satu ikatan kepada masyarakat kita dari segi nilai dan sebagainya. So ini perkara yang kita perlu hayati dan fahami supaya ia tidaklah menjadi satu keadaan yang kita katakan ia bermusim dan hanya melihat rukun negara itu sebagai satu peristiwa, tetapi ia sepatutnya menjadi salah satu daripada orang kata rukun di dalam kehidupan kita. So kita lihat dari segi perspektif pertama, rukun negara teras perpaduan nasional. Kalau kita lihat apa itu perpaduan nasional ini dia merupakan agenda utama negara sejak merdeka lagi sehingga kini. Kalau kita lihat bahawa masyarakat Malaysia ini mengidamkan satu kesatuan dalam kepelbagaian, unity in diversity. Kan? Sebab kita dalam proses membina bangsa Malaysia, sebab walaupun orang mengatakan bahawa bangsa Malaysia ini adalah satu bangsa yang diidamkan, tetapi ia adalah satu proses sebenarnya. Satu proses yang mungkin kita akan capai, mungkin kita tidak capai, tetapi kita menuju ke arah itu supaya kita menjadi sebuah negara bangsa Malaysia yang boleh kita katakan orang kata sebagai negara yang mempunyai identitinya, negara yang ada kesatuannya. Walaupun identiti itu adalah identiti yang agak orang kata agak sukar untuk kita definisikan identiti Malaysia ini, sebab kita ini pelbagai bangsa,
berbilang bangsa, berbilang kaum dan sebagainya. Tetapi itulah yang menjadi identiti kita sebenarnya. Sebab kita meraihkan kepelbagaian itu. Kalau kita lihat definisi perpaduan, perpaduan ini adalah kita boleh lihat dari segi kita duduk bersama, kita ada kedamaian, peace, kita tiada keganasan, non-violence, kita harmony, berhubungan, adanya relationship, kan? Saling berhubungan dan adanya berkaitan, interconnected. Dan kita ada aturan, ada order di dalam hidup kita ini. Seperti mana yang panel yang sebut sebelum ini bahawa kebebasan kita bukan kebebasan mutlak, tetapi kita ada aturan yang kita perlu ikuti. Sebab itu dalam perpaduan yang kita ingin capai adalah perpaduan ke arah masyarakat yang inklusif. Maknanya semua masyarakat itu kita perlu memberikan kesaksamaan, kan? Bukannya kesamarataan tetapi kesaksamaan supaya masyarakat ini akan menjadi, kita berasa adil, kita berasa tidak ada yang tertindas, kan? Dan dalam perpaduan, dalam kita berpadu sesama kita bukannya menolak kepelbagaian, tetapi kita sepatutnya meraihkan kepelbagaian. Kita perlu meneliti dan mencari nilai yang boleh kita katakan kita bersatu, adanya saling pergantungan, adanya keadilan, adanya hak manusia itu, dan kita memberi kehormatan kepada semua agama, bangsa dan negara. Ini yang dikatakan sebagai community inklusif, iaitu kita cintakan kedamaian. So, ini adalah kepentingan dalam perpaduan. Kalau kita lihat tentang Global Peace Index 2020, kita tengok Malaysia berada pada tangga yang ke-20. Berbanding kedudukan kita tahun 2019, kita di tangga ke-16. Maknanya kita turun dari segi tangga Global Peace Index 2020. So, dalam kita memahami bangsa Malaysia ini, kita perlu kembali balik semula kepada perlembagaan persekutuan. Kita perlu kembali kepada rukun negara yang menjadi teras utama dalam kita membina bangsa Malaysia. Kita perlu melihat semula dasar wawasan negara 2020 pada tahun 1991 hingga 2020, iaitu kita yang bertujuan untuk membina bangsa Malaysia yang sifatnya adalah inklusif. Kita mempunyai kepelbagaian dan kepelbagaian kita ini adalah satu kekuatan dan satu kelebihan dan menjadikan satu keunikan Malaysia sebenarnya. Kalau kita lihat dalam dasar perpaduan negara yang baru-baru ini dilancarkan, dasar perpaduan negara 2021, dalam dasar ini sangat menekankan tentang perpaduan dalam kepelbagaian. Ini perkara yang pelajar-pelajar perlu ingat, bahawa perpaduan di Malaysia ini adalah dalam kepelbagaian. Kita tidak boleh menyamakan semua orang menjadi satu. Tidak boleh di Malaysia ini. Sebab setiap agama bangsa, kita perlu menghormati budaya mereka. Bila mana kita rasa kita menghormati budaya dan agama mereka, barulah kita ada kesepaduan itu. Barulah kita berpadu antara satu sama lain. Sebab itu, di Malaysia ini, kaedah yang sering kita gunakan adalah negotiation. Kita selalu negotiate dalam semua perkara, kan? Sebab apa? Sebab kita tidak boleh memaksa rakyat Malaysia ini untuk menjadi A, menjadi B, menjadi C. Sebab itu kita melakukan negotiation ini, kan? Untuk supaya kita rasa aman, tenteram dan kita mencari satu jalan penyelesaian yang berada di tengah-tengah. Supaya ia memberikan kemenangan kepada kedua-dua belah pihak. Kita ada win-win situation. Kalau kita lihat dalam isu pendidikan sebagai contohnya, kita selalu menggunakan negotiation ini di dalam sistem pendidikan kita. Sebab itu kita tidak boleh dalam keadaan begitu drastik menafikan tentang hak pendidikan bangsa-bangsa lain. Ini perkara yang kita kena faham dalam konteks keunikan Malaysia ini.
Sebab itu kita boleh membenarkan dalam masa yang sama ada perkara-perkara yang mereka perlu lakukan. Contohnya dalam sekolah Cina sebagai contohnya yang menjadi isu di Malaysia hari ini. Kadang-kadang rakyat Malaysia mengatakan kenapa kita tidak ada satu aliran sekolah saja, iaitu sekolah kebangsaan saja. Dan perkara ini agak sukar untuk kita lakukan di Malaysia ini sebab setiap bangsa mempunyai satu aturan yang mereka ingin bahasa ibunda mereka itu diajari kepada anak-anak mereka. Sebab itu kita ada sekolah Tamil, kita ada sekolah Cina, kita ada sekolah kebangsaan dan sebagainya. Tetapi ada syarat-syarat di dalam sekolah tersebut, iaitu perlunya pelajaran menggunakan bahasa kebangsaan di sekolah sebagai contohnya. Perkara mereka guna tak guna itu perkara kedua, tetapi peraturan itu telah ada. Kan? Tetapi inilah perkara yang kita berikan kebebasan itu supaya keadaan kita meraihkan kepelbagaian itu dan akhirnya kita disatukan di universiti dan kita duduk bersama, kita tak adalah bergaduh dan sebagainya. Kan, kita tidak adalah ni, tetapi kita cuba memahami. Kalau kita memahami tentang kepelbagaian itu, saya kira kita tidak ada masalah dari segi untuk toleransi kaum dan sebagainya. Apa yang membimbangkan kita adalah bila mana kita selalu membuat penjanaan persepsi sebenarnya. Kita selalu merasakan keadaan yang kita rasa, kita ada rasa rasa gusar, rasa tidak tentram, rasa prejudice terhadap sesuatu bangsa lain. Tetapi kalau seandainya kita meminimaliskan perasaan prejudice, perasaan rasa penjanaan persepsi itu dikurangkan, saya kira kita akan hidup dalam keadaan aman dan damai sebenarnya. Kan? Dan sebab itu kalau kita lihat isu-isu masalah yang berlaku di Malaysia ini, kadang-kadang kita perlu terbuka. Sebab itu tadi kita perlu adanya sikap yang mempunyai masyarakat yang progresif sebenarnya. Kita tidak boleh asyik mengaitkan tentang isu bangsa. Kita tidak boleh asyik mengaitkan sesuatu isu yang saya kira kadang-kadang itu sekadar isu defisit sosial, tetapi kita selalu kaitkan dengan isu-isu bangsa. Sedangkan isu itu tidak ada kena-mengena pun dengan isu-isu bangsa. Kita sering dimomokkan dengan isu-isu bangsa ataupun isu-isu bangsa ini tertindas, bangsa itu tertindas, bangsa ini cuba mendominasi dan sebagainya. Ini merupakan pemikiran-pemikiran yang sering diterapkan di kalangan masyarakat Malaysia sehingga akhirnya kita tidak progresif sebenarnya. Tetapi kalau seandainya kita tanam pemikiran supaya kita ini meraihkan kepelbagaian, kita perlu menerima semua kaum, kita perlu menerima perpaduan dalam kepelbagaian. Saya kira persepsi ini akan terus memadamkan kegelisahan terhadap isu bangsa ataupun isu berkaitan tentang prejudice, stereotip dan sebagainya terhadap sesetengah bangsa. Sebab itu, kita boleh melihat, kalau contoh kita berada di luar negara, rakyat Malaysia ini cuba pergi ke luar negara. Dia nampak je masyarakat Malaysia kat luar negara dan sebagainya, dia boleh bertegur sapa, dia boleh menganggap, walaupun kita berbeza agama dan kaum, tetapi kita boleh bersatu. Kan? Tetapi bila mana berada di negeri sendiri, kita akan ada rasa perasaan-perasaan yang saya kira perasaan ini perlu dipadamkan hari ini. Sebab kita perlu progress, kita perlu terus ke hadapan, kita tidak boleh lagi memikirkan tentang bangsa ini ditindas, bangsa itu ni. Cukup berbicara soal tentang penjanaan persepsi bangsa ini. Kita terus maju dan kita terus bercakap tentang soal kita ini adalah bangsa Malaysia. Sebab itu dalam rukun negara, perspektif ini perlu dilihat dengan lebih luas.
Kita tidak boleh lihat perspektif dalam keadaan yang begitu kecil. Sebab bila mana kita lihat perspektif itu kecil, dia akan mengakibatkan kita ini tidak maju ataupun tidak progres. Cuma perkara yang saya ingin tekankan dalam rukun negara ini, dalam rukun negara kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Sebab itu dalam kita ingin berbicara soal tentang perkara-perkara yang sensitif, kita perlu sopan, kita perlu ada adab dan tata susilanya. Kita perlu ada cara yang kita rasa tertibnya dalam kita menegur, tertibnya dalam kita berbicara, tertibnya dalam kita mengutarakan pendapat dan sebagainya. So ini perkara-perkara yang perlu kita ambil kira di dalam memahami tentang prinsip rukun negara. Justru bagaimana peranan mahasiswa? Peranan mahasiswa pada hari ini, pertama, mahasiswa perlu memartabatkan nilai moral dan rohaniah dia. Dari segi agama, mahasiswa perlu adanya pegangan dan panduan utama kehidupan dalam manusia dan masyarakat. Didikan agama akan membentuk tingkah laku, adab, sopan, tutur kata, budi bahasa. Sebab agama mengajar kita, setiap agama mengajar tentang tingkah laku baik, adab sopan, tutur kata yang baik. Sebab tanpa agama dan nilai moral dan juga rohaniah ini, dia akan menyebabkan keruntuhan moral. Jadi ini perkara yang perlu kita fahami dan perlu kita pertingkatkan di kalangan mahasiswa kita. Dan juga mahasiswa juga perlu diajar tentang memberikan pandangan kritis dan konstruktif. Kita tidak boleh menghalang mahasiswa kita untuk berfikir. Ini yang dituntut dalam rukun negara, iaitu mencipta satu masyarakat yang mempunyai cara hidup demokratik. Sebab itu kita perlu meraihkan kepelbagaian pendapat itu, tetapi perlu ada batas dan tata susilanya. Ia mesti berlandaskan kepada sistem perlembagaan dan undang-undang kita. Kita mesti berlandaskan kepada nilai dan moral negara kita. Contohnya macam kita tidak bolehlah nak bercakap tentang untuk menerima perkara-perkara yang abnormal bagi negara kita. Contohnya LGBT dan sebagainya. Perkara ini tidak boleh diterima sebagai nilai dalam masyarakat Malaysia. Tetapi dari segi pandangan kritis dan konstruktif ini adalah kita boleh membuka ruang kepada mahasiswa kita untuk mengulas contohnya tentang dasar-dasar awam, public policy yang ada. Mereka perlu membaca dan mereka perlu memberikan ulasan terhadap dasar awam. Mereka perlu memberikan pandangan. Kita perlu menyediakan satu platform iaitu wacana ilmiah. Mungkin selepas ini wacana ini boleh diberikan ruang kepada mahasiswa untuk memberikan pendapat mereka dan mereka boleh berdebat di dalam webinar. Mereka juga boleh berdebat di dalam kuliah dan sebagainya. So ini perkara yang sangat penting untuk kita berikan kepada mahasiswa kita sebab ini juga termaktub di dalam rukun negara sebenarnya. So kita perlu menerapkan dari segi menghormati kepelbagaian agama dan budaya etnik di dalam semua program yang dilakukan oleh mahasiswa kita. So mahasiswa perlu meraihkan perayaan etnik di universiti. Bukan hanya meraihkan certain etnik sahaja, tetapi meraihkan pelbagai etnik yang ada di universiti tersebut. Kan? Contohnya di UMP. UMP ni sangat dekat dengan perkampungan orang asli. Raihkan Hari Orang Asli Sedunia di UMP sebagai contohnya. Kan? Supaya kita boleh meraihkan semua dan semua akan merasakan mereka ini penting dan mereka ini bersama dengan kita.
So melalui interaksi sosial ini, kita akan mengenali, kita akan menghormati kepelbagaian budaya. Benarkan mahasiswa untuk membaca pelbagai buku, bukan hanya menyekat mahasiswa dengan tidak boleh membaca buku ini, tidak boleh membaca buku ini akan merosakkan pemikiran dan sebagainya. Sebab kita perlu memberikan satu keadaan bahawa mahasiswa inilah peluang mahasiswa untuk membuka minda mereka, tetapi kita perlu guide. Sebab itulah belajar kena berguru. So sebab itulah debat itu perlu dilakukan supaya kita boleh membetulkan pemikiran. Seandainya pemikiran itu tidak betul, mungkin kita boleh memperbetulkan pendapat itu kalau seandainya pendapat itu tidak betul. Tetapi peluang itu perlu dibuka dan diberikan supaya mahasiswa ini dapat saling mengenali, dapat saling memahami dan menghormati antara satu sama lain. Saya kira secara keseluruhannya adalah Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara adalah teras utama dalam membina bangsa Malaysia. Mahasiswa perlu aktifkan wacana membina semula bangsa Malaysia. Semangat perpaduan perlu disemai demi memajukan masyarakat dan negara. Kita tidak boleh menjadi masyarakat yang etnosentrik, tetapi kita perlu membuka ruang diri kita, buka selapang-lapangnya dada kita untuk menerima kepelbagaian. Kita perlu menghilangkan sikap prejudis, stereotip dalam pemikiran kita. Cukuplah untuk kita berbicara soal tentang semua benda dikaitkan dengan bangsa ni semua, tetapi kita bercakap tentang soal bangsa Malaysia yang menjadi satu bangsa yang meraihkan kepelbagaian dalam perbezaan. Kan? So saya rasa itu saja, sebab saya rasa dah banyak sangat dah panel lain membicarakan dan membentangkan dalam perbincangan kita pada pagi ini. Saya sekadar memberikan pendapat yang berbeza sedikit supaya adalah perspektif yang agak berbeza supaya student kita boleh balik dan dia boleh berfikir tentang apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini. Terima kasih, moderator. Dr. Roslan atas penerangan yang saya rasa menarik. Sememangnya ia agak berlainan sedikit. Dan saya rasakan ada poin penting daripada panel ketiga kita iaitu Dr. Roslan, di mana kita perlu kikiskan sifat etnosentrik kita, iaitu kita perlu berlapang dada demi mencapai identiti rakyat Malaysia, terutama dalam bahagian satu rukun negara, iaitu membentuk yang liberal terhadap tradisi kebudayaan. Terutama kita yang mempunyai kepelbagaian etnik. Dan lagi satu yang pentingnya pada zaman kini termaktub juga dalam bahagian satu rukun negara, iaitu membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Jadi diharapkan generasi muda sekarang ini bijak menggunakan teknologi dengan menekankan nilai dan adab norma sesuai dengan rakyat Malaysia kita. Jadi saya rasa ada banyak soalan yang diutarakan kepada panel-panel kita. Jadi saya akan bacakan soalan. Okey, sekejap ya. Di mana soalannya? Okey, sebentar ya. Okay, soalan akan keluar di paparan skrin. Okay, so soalan pertama diajukan kepada Dr. Hasnah Hussein, iaitu punca utama 13 Mei disebabkan tidak kestabilan politik. Soalan saya, bagaimana kita perlu elakkan masalah ini berulang? Sebagaimana kita tahu, politik sekarang pun tidak stabil sama ada di pihak kerajaan atau pembangkang. Mohon penjelasan. Terima kasih kepada soalan yang diajukan
Okey, sebenarnya berlakunya peristiwa 13 Mei itu ada dua benda utama, iaitu ketidakstabilan ekonomi dan juga politik. Bukannya sebab politik sahaja. Okey, dan kalau kita tengok pada hari ini, soalan dia apakah akan berlaku lagi kan? Peristiwa 13 Mei melihatkan kepada pihak pembangkang dan pihak kerajaan saling bergaduh-gaduh lah sebenarnya kan. Okey, sebenarnya dalam hal ni kita rakyat bawahan tidak ada masalah pun dalam hal perpaduan ni, dan kita pun tidak bergaduh pun antara orang Melayu dan bukan Melayu. Kan yang bergaduh cuma pihak atasan saja. Dan mereka bergaduh pun berkenaan dengan soal politik. Kan? Dan kita sebagai rakyat biasa, okey, buat masa sekarang saya tengok memang kerajaan sudah bangunkan satu sistem pembangunan negara sama ada dari segi politik, ekonomi, sosial, semua sekarang dah bagus. Dan kita tengok di mana-mana pun tak ada masalah pun kita ni, orang biasa kan. So sekarang yang bergolak adalah pihak atasan. Sebab masing-masing orang politik dan semua mereka bergaduh bukan sebab apa pun, sebab hendak kuasa sahaja. So itu sahaja jawapan ringkas daripada saya. Okay, thank you Dr. Hasna. Sebenarnya soalan itu diutarakan oleh pelajar SEM lepas, Dr. Hasna. Ya, saya tahu dia pelajar saya. Cik Muhammad Firdaus. Okay, next soalan. Okay, oleh Ilyas Zaini. Assalamualaikum doktor. Kita dapat lihat pada masa kini pencampuran antara kaum berkurangan. Saya mengambil contoh pandangan orang terdahulu mengatakan Melayu, Cina, India boleh duduk semeja di kedai mamak. Pada masa kini dapat dilihat kurangnya pencampuran tersebut berlaku dalam kalangan orang muda. Adakah perkara ini berlaku kerana kurang pengetahuan tentang sejarah penubuhan rukun negara? So saya rasa soalan ini mungkin boleh dijawab oleh Kapten Azam. Okey, terima kasih. Okey, saya lihat. Okey. Saya dulu semasa kecil dulu kan, banyak cerita ni pengalaman dulu. Jiran saya adalah orang India, kan. Jadi kami boleh berkawan, boleh tidur, makan bersama-sama, kan. Mana kita boleh kita kata dengan jiran yang berlainan kaum itu pun kita tidak ada masalah. Kalau kata keluarga saya nak keluar rumah untuk beberapa hari, kita boleh tinggalkan kunci rumah untuk mereka. So kita tengok itu dalam masyarakat dahulu, kan, itu satu yang disebut oleh Dr. Hasnah tadi. Kita ni di peringkat masyarakat di kampung atau di bawahan ni tidak ada masalah pun sebenarnya, kan. Nak hidup bersama dengan masyarakat lain. Malahan kalau kita tengok, kalau sekarang ni pun masyarakat Cina pun dia boleh buka kedai di kampung Melayu tanpa ada masalah, kan. Selagi perkara itu kita kata kita balik saling boleh menerima lah antara satu sama lain, dan memang sikap masyarakat kita pun kita kata sentiasa menerima, kan, masyarakat luar dengan baik. Tapi kalau soalan yang saudari yang bertanya ni, dia kata kenapa sekarang ini benda tu tidak lagi berlaku. Saya rasa benda tu perubahan masyarakat, kan, masyarakat dah berubah sekarang ni. Mungkin disebabkan oleh kesibukan, kan, individualistik, kita masing-masing sibuk, kan. Balik rumah pun dah tak, susahlah kalau kita nak bersama dengan jiran macam masyarakat kampung. Saya percaya kalau di masyarakat di kampung-kampung, kan, kalau kata benda ni masih lagi wujud, kan, dari segi boleh bercampur gaul dengan baik masyarakat. Mungkin di bandar ni dia agak berkurangan sebab yalah kehidupan kita yang sentiasa sibuk. Jadi inilah sebenarnya cabaran kita, disebabkan oleh kekangan kehidupan kita yang sekarang ini, menyebabkan hubungan antara kaum, bukan sekadar hubungan antara kaum saja, kalau walaupun satu kaum pun kadang kalau dengan jiran sebelah pun agak sukar juga nak kenal, kan. Ini masalah, ini cabaran kita. Jadi saya lihat dia berlaku disebabkan oleh kesibukan kita tadilah,
Okey, saya rasa bukan disebab kalau dikatakan kurang pengetahuan tentang sejarah penubuhan rukun negara ini dia dah pergi ke mungkin salah satunya kan, mungkin salah satunya disebabkan oleh kekurangan pengetahuan rukun negara ni. Sejarah rukun negara memang kita kena sentiasa hidupkan kan dalam masyarakat kita supaya kita tahu apa objektif rukun negara itu untuk mewujudkan perpaduan. Tapi saya tak nafikanlah, bukanlah saya nak mengatakan bahawa di bandar itu tidak wujud perpaduan. Benda ni, perpaduan ni dia boleh diwujudkan. Sebenarnya dia boleh diwujudkan. Walaupun duduk dalam masyarakat taman di bandar, mungkin sentiasa kena aktifkan aktiviti-aktiviti bersama tu kan. Maknanya aktiviti bergotong royong dan sebagainya. Barulah kita kata nampak masyarakat kita ni masyarakat yang boleh bersatu padulah dengan masyarakat pelbagai kaum ni, Melayu, Cina dan India. Okey, saya itu sajalah pandangan saya lah. Okay, terima kasih Captain Azam. Saya rasa ada lagi soalan yang rasa agak penting dibincangkan. Okey, oleh saudara Muhammad Talha. Salam sejahtera kepada semua. Berkenaan rukun negara yang pertama, bagaimana penghayatan yang kita boleh laksanakan dalam memastikan semua rakyat Malaysia menghayati kepercayaan kepada Tuhan? Kerana telah timbul golongan yang tidak percaya dengan Tuhan. Lebih-lebih lagi mereka yang menyokong kaum LGBT. Kebanyakan dari mereka adalah golongan NGO yang tidak mempunyai latar belakang keagamaan. Bagaimana pendapat Dr. Roslan? Okey, yang benar Cik Muhammad Talha. Okey, silakan Dr. Roslan untuk memberikan sedikit feedback. Terima kasih kepada saudara Talha di atas soalan yang diberikan. Menarik soalan ni. Pertama, saya nak memberitahu bahawa siapa kita untuk menyatakan bahawa mereka ini adalah golongan-golongan yang orang kata tak percaya kepada Tuhan. Sebab kita sendiri tidak tahu bagaimana di belakang mereka ini kan, apa yang mereka telah lakukan dan sebagainya. Tetapi apa yang paling penting di sini, ada dua institusi penting yang boleh memupuk tentang supaya kita ini dari segi kepercayaan pada Tuhan dan juga dari segi tata cara kehidupan kita. Ada dua institusi penting. Pertama adalah institusi keluarga. Institusi keluarga ini sangat penting. Mereka perlu memainkan peranannya dari segi didikan, dari segi ajaran, dari segi pergaulan. Sebab masa kita berinteraksi, bersosialisasi, keluarga ini paling rapat dengan kita dan paling dekat bersama dengan kita, dan keluarga ini banyak mempengaruhi kehidupan kita. Jadi peranan keluarga sangat penting dalam membentuk sikap ataupun tingkah laku kita dan juga fahaman kita. Jadi keluarga perlu memainkan peranan mereka dengan sebaiknya supaya pemikiran kita ini dibentuk dengan baik tanpa ada salah faham ataupun miskonsep dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah institusi agama. Bagaimana institusi agama perlu memainkan peranan mereka juga untuk mendekatkan diri mereka kepada masyarakat. So, agama, institusi agama ni, saya tak cakap agama Islam, agama apa, semua agama. Semua institusi agama perlu membuka ruang kepada semua orang untuk memahami tentang agama. Sebab ada beberapa perkara yang kita lihat kadang-kadang kalau you tengok di social media dan sebagainya, ada yang melarang kita untuk dengar dan sebagainya. Sebab saya juga sering membawa rakan-rakan saya dengan non-Muslim untuk pergi masjid supaya mereka mendengar dan cuba memahami dan menghayati. Jadi institusi agama perlu membuka ruang untuk golongan-golongan yang tidak memahami agama ini supaya mereka ini memahami agama. Dan approach agamawan juga kena betul supaya ia tidak disalahertikan dan tidak ditolak. Supaya ia tidak ditolak. Tetapi puncuk pangkalnya adalah bagaimana kita sebenarnya beradaptasi dengan keadaan di sekeliling kita, kan?
Sebab itulah kita kena betul-betul rasional dari segi pertimbangan. Sebab tu kalau tak tahu tu lebih baik diam daripada berkata-kata. Saya selalu memberitahu kepada student-student saya, jangan sekali-kali up status di Facebook dan you meroyan dan sebagainya, sebab you adalah golongan terpelajar. Bila mana you golongan terpelajar, you perlu ada analisis dalam memberikan sesuatu statement. Buat satu analisis, kemudian dah tahu apa analisis tersebut, dan baru up status ke dan sebagainya. Jangan tiba-tiba terus meroyan dan sebagainya untuk respon seperti netizen biasa kan. Sebab kita perlu ada perbezaan, sebab kita mahasiswa adalah golongan terpelajar dan anda perlu mengamalkan cara-cara, ada adabnya, ada tata susilanya, bagaimana nak respon, bagaimana nak jawab kan. Kalau diam tidak bererti you kalah kan. Tetapi kadang-kadang ada yang nak menegakkan benang yang basah dan sebagainya. Jadi kita kena pandai memilih, kita kena pandai menentukan. Jadi saya kira dua institusi ini perlu memainkan peranannya supaya masyarakat hari ini lebih bijak, akan lebih memahami tentang agama ataupun memahami tentang nilai moral dan sebagainya kan. Sebab kadang-kadang ada kita rasa bahawa macam di sekolah contohnya kan, pendidikan moral itu hanya kepada non-Malay saja. Sedangkan Malay juga perlu belajar tentang pendidikan moral sebenarnya supaya kita faham tentang nilai-nilai yang ada dan sebagainya. So, buka minda, buka hati seluas-luasnya untuk menjadi orang yang lebih terbuka, menerima dan membuat satu pertimbangan yang saya kira tidak bias, tetapi pertimbangan itu adalah pertimbangan secara rasional. Bukannya pertimbangan itu berdasarkan emosi semata-mata. Okey, saya fikirkan masa telah pun mencemburui kita. So, izinkan saya untuk merumuskan sebersedikit perbincangan topik wacana ilmiah kita. So, saya harapkan khususnya para pelajar Universiti Malaysia Pahang mengambil sebanyak-banyak pengajaran, terutama pada zaman teknologi kita pada hari ini. Sebab memang ditekankan di dalam rukun negara, kita perlu menggunakan teknologi untuk kemajuan negara kita. Namun, kita perlu alert, sensitif dengan adab dan nilai norma masyarakat Malaysia. Dan kita juga perlu berfikir terlebih dahulu sebelum kita mengutarakan sebarang pendapat, terutama di medium platform media sosial, terutamanya Facebook, Instagram dan Twitter. Kerana ianya juga melambangkan identiti kita. Bukan identiti kita sahaja, tetapi ianya membawa identiti negara kita di mata luar. Oleh itu, sebelum kita menghabiskan wacana ilmiah kita ini, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita, Dr. Hasnah, Captain Azam dan Dr. Muhammad Roslan kerana kesudian meluangkan masa dalam webinar kita pada hari ini. Tidak lupa juga kepada pengurusan Pusat Sains Kemanusiaan kerana memberi laluan untuk mengadakan wacana ilmiah kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dekan Dr. Helmi Muhammad Said dan juga Ketua Program Dr. Iqmal Hisham atas sokongan untuk mengadakan wacana ilmiah. Dengan ini, saya ingin menutup tirai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan salam.